Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Aisyah Malisa Yohanis dalam Dunia 11 Pagi. Situasi lebih buruk diramal berlaku di benua Afrika yang berdepan lonjakan kes jangkitan COVID-19 paling dahsyat menurut Pengarah Serantau Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO bagi Afrika, Matshidiso Moeti. Gelombang ketiga wabak menyaksikan kes jangkitan meningkat 2 kali ganda setiap 18 hari. Minggu lepas, lebih 251,000 kes baru dicatatkan di benua itu. Afrika Selatan, negara paling teruk terjejas dengan jangkitan harian mencecah 26,000 disebabkan varian Delta. Kadar vaksinasi juga perlahan dengan hanya 16 juta penduduk Afrika telah divaksin sepenuhnya. Vaksin COVID-19 yang dihasilkan China iaitu CoronaVac kurang berkesan terhadap varian Gamma yang dikesan di Amerika Selatan. Demikian menurut kajian oleh penyelidik University of Campinas, Brazil. Kajian itu mendapati antibodi yang dihasilkan oleh vaksin tersebut kurang berkesan terhadap varian baharu COVID-19 termasuk Gamma. Pesakit yang telah divaksin juga didapati berpotensi besar untuk dijangkiti semula walaupun berada di kawasan yang mencapai tahap imuniti kelompok yang tinggi. Sementara itu, Pfizer-BioNTech mengumumkan akan memohon kebenaran Badan Pentadbiran Makanan dan Ubat-ubatan FDA Amerika Syarikat untuk penggunaan dos ketiga vaksin keluarannya. Ketua Pegawai Saintifik Pfizer, Michael Dodson, mendedahkan data awal daripada ujian berterusan menunjukkan suntikan ketiga mendorong tahap antibodi 5 hingga 10 kali lebih tinggi terhadap strain asal dan varian beta berbanding suntikan dos 2. Sekurang-kurangnya 28 orang disyaki terbabit dalam pembunuhan Presiden Haiti, Jovenel Moïse. Menurut polis, 26 daripadanya adalah warga Colombia, manakala 2 lagi merupakan warga Amerika Syarikat yang berasal dari Haiti. Ketua Pengarah Polis Kebangsaan Leon Charles berkata 8 individu lagi masih bebas. Presiden Moïse maut di kediaman pribadinya di Port-au-Prince pada Rabu lepas selepas diserang sekumpulan lelaki bersenjata tidak dikenali yang bertutur bahasa Sepanyol. Sementara itu, semua pengawal keselamatan yang ditugaskan melindungi Presiden Jovenel Moïse akan disoal siasat. Menurut Pesuruhjaya Bedford Cloud, pihak polis telah diberi kuasa untuk menyiasat semua ejen keselamatan yang bertugas. Cloud pada masa sama mempersoalkan keberadaan mereka semasa kejadian kerana tak bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan Presiden. Presiden Joe Biden dengan tegas mempertahankan keputusan mengundurkan pasukan tentera Amerika dari Afghanistan. Beliau juga mengesahkan pengunduran itu akan selesai sepenuhnya pada 31 Ogos. Ketika berucap di White House, Biden memberitahu operasi ketenteraan sudah mencapai matlamatnya untuk menjatuhkan Al-Qaeda dan mencegah lebih banyak serangan ke atas Amerika. Beliau juga yakin tentera Afghanistan memiliki kemampuan untuk mengusir kumpulan Taliban. Dalam perkembangan lain, angka kematian tragedi runtuhan Pangsapuri di Florida meningkat kepada 64 orang. 76 lagi mangsa yang masih hilang dianggap telah meninggal dunia. Demikian menurut Datuk Bandar Miami-Dade, Danielia Levin Cava. Operasi mencari dan menyelamat mangsa kini diganti dengan operasi mengeluarkan mayat. Siasatan terperinci bagi mengenal pasti punca runtuhan sedang dilakukan. Sementara itu, gempa berukuran 5.9 pada skala Richter dikesan melanda kawasan berhampiran sempadan California dengan Nevada semalam. Menurut Jabatan Kajian Geologi Amerika Syarikat, gempa sederhana itu berlaku di utara California sekitar 75 km dari bandar Carson. Ia disusuli serangkaian gegaran kecil di bahagian kedua-dua negeri barat tersebut. Gegaran turut dirasai penduduk di bandar berdekatan termasuk Sacramento. Tiada laporan mengenai kerosakan atau kehilangan nyawa. Di Gambia, 10 orang maut dan lebih 1,500 orang kehilangan tempat tinggal akibat ribut yang melanda negara itu pada Rabu lepas. Ketua Pegawai Eksekutif Agensi Pengurusan Bencana Nasional, Sana Dahaba memberitahu 1,531 mangsa telah ditempatkan di masjid dan bangunan komuniti lain. Sementara Presiden Gambia, Adama Barrow berkata ribut itu telah melumpuhkan perkhidmatan elektrik dan air di beberapa bahagian negara. Tenis Wimbledon, Carolina Pliskova berjaya mara ke pentas akhir pertamanya. Pemain Republik Czech itu yang belum pernah melepasi pusingan separuh akhir di Wimbledon mempamerkan persembahan mengagumkan.
Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.